salam opah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat Jannatul Firdaus yang direzekikan Allah untuk hadir di dalam majlis ilmu pada petang ini. Alhamdulillah. Kuliah asar kita ini di bawah saluran Google Meet adalah diurus tadbir oleh pengurusi Gemah Nur Iman Puan Rosniati binti Mansur dan barisan JK Gemah Nur Iman. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fatih Umar Zuki bin Abdul Jalil. Dengan kita ini, pengajian kita hari ini adalah ziarah ke alam barzah. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para ambi juga kepada kedua buah kita, keluarga kita dan semua muslim dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun kembali ke rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati, melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah yang saya hormati sah pentadbiran Gemah Nur Iman yang saya muliakan. Sahibul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, dan seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Pertama, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kasih sayang dapat kita bersama pada hari ini dalam menyambung bicara kita tentang ziarah ke alam barzah, iaitu menceritakan tentang kematian dalam bab pertemuan para arwah dan dialog di antara mereka. Apakah pertemuan, apakah dialog, percakapan ataupun perbincangan, perbualan mereka di antara para arwah. Sebelum saya teruskan, saya nak bertanya, suara saya clear ke? Suara saya jelas tak? Jelas? Jelas Ustaz. Tak maaf, setakat Ya, saya Ustaz. Ya, Alhamdulillah. tak berapa nak melantangkan suara. Alhamdulillah, jelas suara Ustaz. Ustaz minum air bunga cengkeh, Ustaz campur halia. Minum air panas tu. InsyaAllah boleh baik. Saya pun Ustaz dari Mekah bagi petua tu. Okey, baik-baik, insyaAllah. Bunga cengkeh dan juga halia direndam ya, insyaAllah. Direndam Ustaz. Minum hari-hari air tu saja Ustaz. Okey, baik, insyaAllah. Lepas Disebut tu makan rebus sampai tekak tu elok boleh makan pedas-pedas. okey, baik. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, insyaAllah. Ibnu Ustaz. Akir melalui jalan Abu Ja'far
Ibnu Sa'id Ad-Darimi mengisahkan bahawa dirinya pernah mendengar As-Sa'di bercerita, aku pernah mendengar Abdul Rahman Ibnu Mahdi berkata bahawa ketika Sufyan jatuh sakit, dia merasakan lebih keluh kesah yang sangat mendalam. Yalah, orang sakit kan tuan-tuan, orang sakit ni kesah dia, keluh kesah ni macam tak kenalnya tu banyak lah. Keluh kesah dipanggil tuan-tuan. Dan ketika itu tuan-tuan rahmati Allah, marhum Ibnu Abdul Aziz lantas masuk menemuinya. Siapa? Sufyan yang jatuh sakit dan berucap, Abu Abdullah, mengapa engkau berkeluh kesah? Berkeluh kesah ni istilah macam banyak yang tak kena. Kau ni nampak macam tak okey saja. Macam tak tenteram, macam tak boleh nak relax, keluh kesah. Tuan-tuan, kata almarhum Ibnu Abdul Aziz kepada Sufyan yang jatuh sakit. Maka mengapa engkau berkeluh kesah? Ialah orang sakit ni tuan-tuan bukan senang nak rasa tenang. Orang sakit ni tuan-tuan bukan nak rasa seronok, tapi ada kalanya diuji dengan kesakitan baru dia boleh tahu macam mana orang yang rasa sakit. Kalau orang rasa sakit, orang dia tengok orang sakit, dia boleh kata apa tuan-tuan? Bersabarlah, Allah uji kita, kan tuan-tuan? Bersabarlah, Allah uji kita. Dia kata begitu kan. Tapi kalau dia kena sakit, orang sebutkan dia Allah uji dia, dia tak sama dengan orang yang merasai dan orang yang mendengar. Tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, disebutkan kenapa engkau keluh kesah tuan-tuan. Engkau akan menghadap Tuhan yang telah engkau sembah selama 60 tahun. Engkau berpuasa, solat dan haji untuknya. Tuan-tuan. Maksud dia, kenapa engkau keluh kesah? Kau akan menghadap Tuhan. Kalau menghadap Tuhan, selama kau solat 60 tahun. Maknanya Sufyan itu usianya 60 tahun. Yang kau solat selama 60 tahun. Berpuasa, solat dan haji. Bukankah jika engkau mempunyai nikmat yang berada pada seseorang, engkau akan suka bertemu dengannya sehingga dia akan memberikan nikmat tersebut kepadamu. Mendengarnya itu, hilanglah kesedihan dari dirinya buat seketika. Apa maksudnya tuan-tuan? Bukankah jika engkau mempunyai nikmat yang berada pada seseorang, engkau akan suka bertemu dengannya hingga dia akan memberikan nikmat tersebut kepadamu. Nikmat apa ya tuan-tuan? Nikmat kebebasan daripada diazab di dalam kubur. Kalau engkau ada nikmat tersebut, katanya apa? Jika engkau punya nikmat yang berada pada seseorang, nikmat yang orang yang telah mati sebelum kamu, dia bebas daripada azab kubur. Allah selamatkan dia daripada azab kubur. Allah berikan kepadanya kelapangan dalam kubur. Sebab tu dia kata, engkau akan suka bertemu dengannya. Sehingga dia akan memberikan nikmat tersebut kepadamu. Setelah kamu mati, kamu akan suka nak bertemu dengannya. Siapa tuan-tuan terahmati Allah? Saudara-saudara dia yang telah pergi meninggal terlebih dahulu. Saudara-saudara dia yang telah mendapat jaminan daripada Allah tentang keselamatannya setelah kematian. Maka perjumpaan itu adalah perjumpaan yang dinanti-nantikan. Kerana perjumpaan orang-orang yang baik, perjumpaan orang-orang yang padanya menjadi kerinduan kepada seseorang. Tuan-tuan, macam kita lah. Besok kita meninggal, ada orang meninggal sebelum kita. Tapi diberikan tahu kepada kita bahasanya orang yang meninggal sebelum kita itu, kita akan temui asbab daripada nikmat, keselamatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya dari ke mana setelah kematian. Maka bila dapat bertemu semula, kita akan rasa seronok. Seolah Umar Abdul Aziz menceritakan kepada Sufyan supaya dia rasa hilang kesedihan, supaya dia dapat redakan
keluh kesahnya itu sebab sedang dia sakit. Yalah, bila orang sakit ni tuan-tuan, mungkin dalam riwayat ni menunjukkan Sufyan ini sakitnya agak teruk lah tuan-tuan. Bila sakit teruk ni tuan-tuan, tak lain tak bukan, inilah satu ujian kepada kita. Yalah, bila sakit ni, orang dah kata kena sakit pula, sakit bukan biasa-biasa. Sakit luar biasa. Kena sakit darah tinggi, kena sakit kecil manis, kena sakit buah pinggang, kena sakit apa gitu tuan-tuan? Sakit gaut, sakit-sakit yang mendatangkan kematian. Lepas tu ada orang dia keluh kesah tuan-tuan. Dia takut nak mati. Ada orang sedemikian. Tetapi ayat yang dikatakan oleh Umar Abdul Aziz ini, supaya dia rasa tenang, supaya dia rasa lapang. Jangan takut pada kematian. Manalah tahu ada satu benda yang Allah janjikan kepada kamu. Sebab itu bagi kita sakit tuan-tuan, bukanlah sesuatu benda yang boleh kita seolah kita marahkan. Sebab ada satu hari Nabi SAW jumpa satu orang sahabat. Sahabat ni dia demam. Tuan, demam. Lantas di hadapan Rasulullah, dia mencela demam itu. Tuan-tuan, dia mencela. Mencela tu macam marah. Kenapa demam? Yalah, demam ni semua serba tak kena. Macam saya ni hampir pada demam. Sebab badan saya dah mula seram sejuk. Tekak saya mula perih. Lepas tu badan saya mula macam lemah. Mata macam nak buka, tak nak buka. Kepala dah start pening. Maka sahabat tu keluh. Dia macam tak seronok dengan sakit yang Allah Ta'ala bagi. Maka Nabi SAW kata, janganlah kamu mengeluh kepada sakit yang Allah Ta'ala beri. Kerana boleh jadi sakit yang Allah Ta'ala beri ini adalah satu cara untuk Allah hapuskan dosa-dosa kita. Jangan kamu keluh kesah, maka terimalah dengan hati yang lapang dan juga sabar. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab tu hari ini tuan-tuan, seperti mana yang pernah duduk dalam FB saya lah, seperti Mak Wan, kita tengok Mak Wan diuji dengan sakit kaki. Ada kalanya sampai tengok kena tolak kursi roda. Ya, nikmat itu ditarik, tak boleh berjalan. Tapi Allah hadirkan nikmat anak-anak yang sangat mengasihi Mak Wan. Tolak Mak Wan pergi ke hospital, bawa Mak Wan ke sana sini. Saya tengok Facebook Mak Wan lah, Mak Wan update. Maka di sini tak ada seorang pun nak rasa kaki dia tak boleh berjalan. Tapi ini Allah bagi. Kalau kita sabar, kita dapat pahala sabar. Kalau kita redha, kita dapat pahala redha. Kalau kita tenang, bersyukur dengan nikmat, semua itu akan mendatangkan pahala. Jangan kita marah sesuatu benda yang menimpa pada diri kita, supaya kita sabar bahawa inilah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita baik-baik saja, tapi Allah uji kita dengan kesakitan. Maka jangan kita takut. Berrahmati Allah. Maka kalau kita sakit, ucaplah alhamdulillah. Allah nak bagi kita rehat. Bila mana Allah beri kita sakit, alhamdulillah. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Bila Allah bagi sakit, dan sakit itu dalam keadaan membawa kepada kematian, mungkin Allah nak bertemu dengan kita dalam keadaan hapuskan segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ada orang hidupnya tak pernah solat. Ada orang hidupnya tak pernah berpuasa. Ada orang hidupnya tak pernah baca Quran. Di akhir usianya Allah timpakan sakit yang amat sakit. Tuan-tuan, sampai terbaring, tak lalu makan, tak boleh bangun, tak lain tak bukan. Allah menimpakan sesuatu supaya dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak membawa sebarang dosa. Amin. Allahumma amin. Lepas tu setiap apa yang Allah jadikan, semuanya berhikmah. Janganlah sesekali kita menidakkan sesuatu yang menjadi kefahaman dalam diri kita. Wallahu a'lam. Dan berkaitan, dikatakan oleh Abu Ja'far, mengatakan pada saat itu dia membicarakan sanad ini, kami sedang bersama dengan Abu Nu'aim. Kita buka muka surat 146 di belakang. Apa katanya? Sementara Abu Nu'aim sendiri berkata, ketika Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Talib jatuh sakit,
Ibnu Ali Ibnu Abi Talib. Iaitu siapa? Iaitu anak ataupun cucu Nabi SAW. Jatuh sakit tuan-tuan. Dia berkeluh kesah. Keluh kesah je saya kata. Datang kepadanya seorang berkata, Abu Muhammad, mengapa engkau keluh kesah? Dia kata kepada Al-Hasan bin Ali Ibnu Abi Talib. Maka dia kata, Abu Muhammad, mengapa engkau berkeluh kesah? Sakit ini tidak lain kecuali akan memisahkan ruh dari jasadmu sehingga engkau akan bertemu dengan kedua orang tuamu, Ali dan Fatimah. Maksudnya apa? Kalau kamu mati, jangan kamu keluh kesah pada sakit ini. Kalau kamu mati, ia menyebabkan pertemuan kamu dengan orang tuamu. Siapa? Ali dan Fatimah. Ali dan Fatimah. Pasti Allah tempatkan di tempat yang mulia dengan perjuangan mereka. Siapakah Fatimah? Fatimah anak Rasulullah. Siapakah Ali? Ali adalah menantunya Rasulullah SAW. Di mana 4 khulafa ar-rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Menantunya Rasulullah adalah Ali. Mertuanya Rasulullah ada 2. Iaitu Abu Bakar Siddiq dan juga Umar. Kenapa? Sebab isteri Rasulullah Aisyah dan juga Hafsah. Hafsah itu siapa? Anaknya kepada Umar bin Al-Khattab. Dan juga Aisyah itu anaknya daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Saat Hasan ibnu Ali Abi Talib dia keluh kesah, tuan-tuan. Maka di saat itu dikatakan janganlah keluh kesah. Kalau sakit itu, dia kata apa? Kalau sakit ini tidak lain kecuali akan memisahkan ruh dari jasadmu sehingga engkau akan bertemu dengan kedua orang tuamu, Ali dan Fatimah. Maknanya kalau kamu mati nanti tak lain tak bukan, kamu akan bertemu dengan orang tuamu. Siapa? Ali dan Fatimah. Datuk siapa? Muhammad bin Abdullah. Nenekmu siapa? Sayyidatina Siti Khadidah. Kedua pakcik-pakcikmu siapa? Hamzah, Ja'far, Al-Qasim, At-Taib, At-Takhir dan Ibrahim. Serta makcik-makcikmu Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Zainab. Mendengar itu, hilanglah kesedihan dari dirinya. Kenapa disebutkan? Kalau kamu mati nanti, tak lain tak bukan kamu akan bertemu dengan orang tuamu. Ali, Fatimah, datuk dan nenekmu Muhammad dan Khadijah. Kedua pakcik-pakcikmu Hamzah, Ja'far, Al-Qasim, At-Taib, At-Tahir dan Ibrahim. Serta makcik-makcikmu Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Zainab. Mendengarnya itu, hilanglah kesedihan dari dirinya. Dia beritahu, sakit ini menyebabkan ruh kamu terpisah daripada badan. Kamu akan bertemu dengan orang-orang tersebut. Siapa? Ali, bapaknya sendiri, amaknya sendiri Fatimah, ataupun pak nenek dengan atuknya Muhammad dan Sayyidatina Siti Khadijah. Masya Allah. Maka rupanya orang-orang saleh ini, keakraban mereka, orang-orang mukmin ini, kebaikan mereka, orang-orang yang dijamin keselamatan oleh mereka, oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah penghabisannya hanya sekadar di dunia. Sebab mereka akan Allah jadikan di pertemuan yang mana setelah kematian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya tuan-tuan, cuba andaikan suatu hari nanti saya pergi dahulu daripada ibu-ibu, tapi Allah tempatkan saya di tempat yang mulia. Suatu hari nanti ibu-ibu meninggal setelah saya, Allah janjikan pertemuan kita, Masya Allah, terubat kerinduan. Dan ada kemudian meninggal, Allah berikan tempat yang sama. Maka berkumpullah kita seperti mana hari ini, pada petang ini kita berkumpul. Maka begitulah keadaan kita kalau Allah izinkan berkumpul di tempat-tempat yang mulia seperti mana disebutkan kepada Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Maka ibn rahmati Allah, kita mengharapkan benda itu, tuan-tuan. Walaupun kita ni satu orang yang tak pasti kedudukan kita setelah mati. Kalau membayangkan keadaan kita, amal kita berbeza-beza. Tetapi selalulah kita berdoa kepada Allah
wahai Allah, hari ini kami berkumpul di Google Meet, ya Allah, untuk memahami agama, untuk mempelajari agama, untuk bersama-sama mengenal akhirat, ya Allah. Maka ibn rahmat, ya Allah, kau jadikan kami agar berkumpul kelak setelah kematian di tempat yang engkau muliakan. Amin. Allahumma amin. Muka surat 146. Tuan-tuan bayangkan, hari ini kita tak tahu di kalangan kita yang akan pergi meninggal dunia. Salah satu di antara kita akan pergi. Mungkin yang akan pergi itu selalu bersama dengan kita setelah beberapa tahun. Mungkin yang pergi dengan kita itu dah lama bersama dengan kita gemenur iman. Tapi Allah ambil seorang demi seorang, seorang demi seorang demi seorang. Mesti kita akan menjadi bualan. Dia kata teringat almarhum, teringat almarhumah dalam Google Meet. Kalau dia ada, dia jadi macam ni, tuan-tuan. Perbualan itu sentiasa ada setelah almarhum pergi meninggal dunia. Maka setelah perginya dia, bukan bermakna kita tak akan bertemu. Mudah-mudahan yang pergi itu almarhum dan almarhumah. Yang pergi itu mudah-mudahan dia ditempatkan di tempat yang baik, dan kemudian kita akan mengikutnya di tempat yang baik, agar satu hari dapat kita semua berkumpul di tempat baik walaupun setelah kematian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bayangkan, sebab tu kata Imam Syafi'i, walaupun aku bukan daripada kalangan orang yang saleh, tetapi aku mencintai orang-orang yang saleh. Maka kalau kita duduk dengan orang saleh, bersama dengan orang saleh, mudah-mudahan kita bersama dengan orang tersebut ketika kita mati, dan ketika di hari Yaumul Mahsyar dibangkitkan kita, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang mendapat naungan arsy daripada Allah kerana bersahabat. Sebab itu saya pesan ayah ibu dan rahmati Allah, hari ini kita berada dalam satu grup gemenur iman. Hari ini kita berada dalam satu Google Meet, iaitu Google Meet untuk kuliah ziarah ke alam barzah. Saya berpesan juga pada ibu-ibu, ayah dan rahmati Allah, kekalkan persahabatan ini, kekalkan silaturahim ini, kekalkan apa jua kehendak yang kita lakukan bersama-sama dalam grup ini. Kita terus membantu berusaha kekalkan gemenur iman ini, agar suatu hari pengkekalan ini sampai ke syurga yang abadi. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Inilah matlamat kita. Kita nak bangun sepertiga malam, kita tak mampu. Kita nak baca Quran hari-hari, bukan senang. Tapi persahabatan kita membina jalan ke syurga Allah. Persahabatan kita pengimarahan supaya orang lain mendapat manfaat. Silaturahim kita dalam menjadikan satu platform supaya orang dapat faham agama. Mudah-mudahan Allah pandang kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan asbab kita berkumpul setelah kematian dengan kemuliaan adanya Google Meet ini untuk mereka yang belajar dan kita yang belajar. InsyaAllah. Mudah-mudahan berrahmat ya Allah SWT. Terumbak rindu kita. Mungkin ada kawan-kawan kita dah meninggal. Kita lama tak jumpa. Almarhum dah meninggal 15 tahun dah. Macam saya ada seorang kawan. Kawan saya 11 tahun. 2011 dia meninggal. Maknanya kalau ikutkan waktu sekarang, dia dah meninggal kat 12 tahun. Rindu sangat-sangat. Sebab apa rindu? Bukan rindu pada kita nak mati cepat, tak. Sebab dulu kita bersama. Kawan saya tu selalu pergi sekolah sama-sama. Apalagi tuan-tuan, makan dekat kantin sama-sama, naik bas sama-sama. Tapi Allah sayang dia. Usia umur 20 tahun Allah ambil. Tuan-tuan, umur dalam 21 tahun Allah ambil. Ambil. Jadi, adakah perpisahan itu akan terjadi selama-lamanya? Wallahu a'lam. Tapi kalau ia tergolong dalam golongan orang mukmin, termasuk kita yang akan menyusuli mereka, maka kita akan bertemu semula. Walaupun tempoh itu 2000 tahun. Walaupun tempoh itu 280 tahun. Tetap kita akan bertemu. Asbab kenikmatan ini Allah berikan kepada seorang mukmin. InsyaAllah. Baik, kita teruskan. Dari La'ib Ibnu Sa'ad, Abu Nu'aim mengisahkan bahawa ada seorang penduduk Syam yang mati syahid. Mati syahid ni al-mautu fi sabilillah asma amanina. Syahid ni seronok, tuan-tuan. Syahid ni Allah sebut dalam Quran, mereka itu tak mati, bahkan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki. Oh, syahid ni bukan senang. Dan disebutkan bahawa ada seorang penduduk Syam
yang mati syahid, dia sentiasa mendatangi ayahnya dalam tidur. Maknanya mendatangi itu selalu berada dalam mimpi ayahnya pada setiap malam Jumaat. Anak dia ni mati dalam keadaan mulia syahid. Tetapi pada setiap Khamis malam Jumaat berada dalam mimpi si ayah. Dia berbicara dengan ayahnya dan merasa suka dan bahagia bertemu dengannya dan rasa seronok. Pada mimpi tersebut dia berbicara dengan ayahnya dan sangat suka dan bahagia. Siapa? Orang yang mati syahid tadi yang duduk dalam mimpi. Ada orang tanya saya, Ustaz, bolehkah kita bermimpi dengan arwah yang telah meninggal dunia? Adakah Ustaz kita ni boleh bercakap dengan arwah dalam mimpi? Okey, sebahagian dalil mengatakan mimpi ini tak mempunyai hujah yang kuat untuk kita katakan sebagai proof orang tu bercakap ataupun benar. Dianya adalah arwah yang kita kenali. Sebab boleh jadi mimpi ini permainan tidur. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang boleh menjadi mustahil sekiranya diizinkan oleh Allah. Makna kita boleh mimpi orang yang meninggal dan bercakap dengannya dan ianya ternyata benar. Persoalan itu benar. Ada ternyata itu hanyalah mainan tidur. Cuma saya pernah mendengar kisah almarhum kakak saya lah, tuan-tuan. Kakak saya, dia cerita, sahabat dia cerita. Dia tak cerita pada kami. Sewaktu dia nak meninggal dalam sekitar 3 minggu macam itulah. Dia meninggal pada 12 Ramadan. Alhamdulillah. Allah meninggalkan kakak saya dalam keadaan mulia. Sebelum dia meninggal, tu Aiban rahmati Allah, ada satu benda yang dicerita pada kawannya. Tapi dia tak cerita pada kami adik-beradik. Dia kata apa? Suatu hari almarhum ibu kami nama Khamisah. Khamisah binti Siban datang menemuinya kat dalam mimpi. Maknanya ibu kami dah meninggal. Kakak saya meninggal 2016. Mak saya meninggal 2015. Dah sampai setahun lah lepas tu kakak saya meninggal. Dalam mimpi tersebut, tuan-tuan rahmati Allah, ibu saya datang. Ibu saya peluk kakak saya. Almarhum lah. Kakak saya. Dia peluk semua. Peluk. Ni kawan dia cerita dengan saya. Dia tak cerita kat adik-beradik, dia cerita kat kawan. Dia kata apa? Waktu tu, dia kata, seolah-olah almarhum ibu kami lah tak nak lepaskan kak saya. Macam dalam mimpi tu dia nak bawa kak saya sekali. Macam seolah-olah ada petunjuk yang dia nak bawa sekali kak saya tu pergi ke alamnya lah. Macam tu istilahnya begitu. Lepas tu tak lama kemudian, 3 minggu, almarhum kakak saya, Endang Wahyuni, meninggal dunia. Maka di sini, mimpi itu ada kalanya benar. Ada kalanya jadi satu petanda, tuan-tuan. Lepas tu kalau kita bermimpi dengan orang-orang yang dah meninggal, lantas berbicara, berkata-kata, boleh ia jadi benar ataupun sebaliknya. Tapi kalau dia mendatangi kita dalam mimpi, dalam keadaan gembira, dalam keadaan seronok, maka anggaplah Allah telah memuliakan di alam barzah. Tapi kalau ada ketika mana kita mimpi, melihat wajahnya dalam keadaan gersang. Gersang ni seolah menakutkan. Dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan penuh dengan lumuran luka-luka ataupun dengan tangisan, maka segeralah kita bangun dan sedekahkan padanya Al-Fatihah. Tapi kalau kita dapat berbicara dengannya pun satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Tak semua orang dapat, tetapi seandainya dapat, boleh jadi ia satu keizinan daripada Allah, mungkin asbab daripada kerinduan. Ada satu anak ni dia kata, Ustaz, saya rindu ke arwah mak. Saya kata, kenapa rindu ke arwah mak? Yalah Ustaz,
mak seorang. Ada seorang anak ni dia kata, Ustaz, saya rindu ke arwah ayah. Rindu sangat-sangat ke arwah ayah. Saya pun kata, kenapa rindu ke arwah ayah? Dia kata, tak ada apa Ustaz, sebab rindu saja. Dia tanya saya, nangis-nangis dia. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak jumpa ayah saya dalam mimpi? Sebab walaupun ayah saya dah meninggal, mak saya dah meninggal 6 tahun lalu, saya rasa rindu lah Ustaz. Boleh tak saya rindu Ustaz nak duduk sembang dengan dia. Saya rindu Ustaz nak tengok senyuman dia. Saya rindu Ustaz nak tengok gelak tawanya. Boleh tak Ustaz saya dapat jumpa dia dalam mimpi? Saya kata berdoalah kepada Allah agar Allah beri keizinan tersebut untuk kamu apa yang kamu minta agar kamu dapat bertemu dengan arwah. Tapi betul juga kata si anak tadi, Ibn Rahmati Allah. Kita lama dah tak ada mak. Kita dah lama tak ada ayah. Nak masuk masa Ramadan ni, tiba-tiba dia jadi rindu. Sebab apa? Rindu zaman kita dulu melihat si ayah kejutkan kita waktu sahur. Kadang kerinduan itu datang bila mana si ibu siapkan makanan untuk kita sahur. Kadang kerinduan itu melihat si ibu bersusah payah menyiapkan makanan berbuka. Kerinduan tu datang, Ibn Rahmati Allah. Bukan tak datang, dia datang. Tapi tak salah, tuan-tuan. Sebab kita ni, ibu dan ayah tak banyak, tuan-tuan. Cuma ada 2 saja. Sebab tu, hari ini, Ibn Rahmati Allah, kalau kita rindu ke mak kita, kita rindu ke ayah kita, banyak-banyakkan sedekah Fatihah. Kalau kita rindu dekat ayah mak kita, banyak-banyakkan kita sedekah niat pada mereka. Kalau kita rindu ke mak ayah kita, pilah ziarah pusara dia. Sebab apa tuan-tuan? Satu hari kita akan jadi macam mereka. Hari ini kita rindu orang yang telah tiada. Satu hari nanti anak-anak kita akan rindu setelah kita tiada. Inilah perjalanan hidup tuan-tuan. Tetapi pertemuan setelah mati pasti ada. Dan doalah semoga kita dapat berkumpul semula setelah menghadapi kematian. Wallahu a'lam. Apa katanya? Bertemu dengannya pada suatu Jumaat, anak yang mati dalam keadaan syahid itu tidak datang menemuinya. Lalu datang menemui pada Jumaat berikut. Ayahnya berkata, anakku, kau telah membuatku bersedih. Yalah, anak dia setiap kami malam Jumaat datang sembang dengan dia. Buat dia rasa senang, buat rasa dia happy. Tiba malam tu tak datang, tapi dia datang hari Jumaat. Maka dia cakaplah kepada anaknya, anakku, engkau telah membuatku bersedih. Ketidakhadiranmu telah membuatku susah, tuan-tuan. Makna kami malam tu dia tak datang jumpa bapak dia, sedangkan selalu dia datang. Dia menjawab, aku tidak dapat mendatangimu kerana saat itu para syuhada diperintahkan untuk menemui Umar ibnu Abdul Aziz. Kami lalu menemuinya, iaitu pada saat kematiannya Umar ibnu Abdul Aziz, iaitu pada Khamis malam Jumaat. Maknanya apa tuan-tuan? Ruh-ruh orang-orang mukmin yang telah mendapat keselamatan daripada azab akan menyambut ruh-ruh yang akan mati, tetapi mereka ini di antara golongan yang Allah Ta'ala muliakan. Umar ibnu Abdul Aziz ini suatu orang yang amat hebat, kata-katanya amat hebat. Maknanya Umar ibnu Abdul Aziz ini meninggal pada Khamis malam Jumaat. Khamis malam Jumaat, tempat yang paling baik meninggal kerana terlepas daripada siksa kubur. Dan sebaik-baik meninggal adalah pada Khamis malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Kerana kemuliaannya pada malam tersebut. Wallahu a'lam. Baik, faham tak? Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya anak dia tu yang mati syahid tak datang. Dia kata apa? Para syuhada diperintahkan untuk menemui Umar ibnu Abdul Aziz. Sebab malam tersebut adalah malam dia menghadapi kematian. Maknanya ruh-ruh orang baik ini akan disambut oleh ruh-ruh yang telah pergi dahulu sebelum mereka. Mudah-mudahan
kita disambut roh-roh oleh para syuhada. Setelah saat kita menghampiri sakratul maut, saat nyawa kita hampir ke kerongkong, maka di saat itu disambut roh-roh. Bayangkan yang menyambut kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu siapa yang meninggal di Madinah, tuan, Rasulullah akan sambutnya sebagai tetamu. Siapa yang meninggal di Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Dalam Syu'ab Al-Imam Al-Bahaki menuturkan riwayat dari Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Beliau menuturkan bahawa ada dua pasangan saling berteman. Pasangan pertama, keduanya sama-sama mukmin. Sementara pasangan yang lain, kedua-duanya sama-sama kafir. Salah seorang mukmin itu meninggal, lalu diberitahukan berita gembira kepadanya, syurga. Dia kemudian menyebut-nyebut temannya yang berucap, ya Allah, temanku si fulan telah menyuruhku untuk mentaatimu dan Rasulmu. Dia juga menyuruhku berbuat kebaikan, mencegah buat kemungkaran, serta mengingatkan bahawa aku akan menemuimu. Siapa? Orang-orang yang di dunia ini berteman kerana Allah. Ya Allah, janganlah engkau menyesatkannya setelah kematianku, hingga engkau memperlihatkan kepadanya sebagaimana engkau telah memperlihatkan kepadaku, dan meredainya sebagaimana engkau meredaiku. Maknanya tuan-tuan, si fulan yang meninggal tadi, dia kata janganlah engkau sesatkan dia. Dia berdoa pada temannya yang waktu hidup dulu selalu ingatkan dia kepada kebaikan, yang suka mencegahnya daripada mungkar, selalu suruh ingat padamu, ya Allah, setelah kematianku, ya Allah, janganlah engkau menyesatkan setelah kematianku, sehingga engkau memperlihatkan kepadanya sebagaimana engkau telah memperlihatkan kepadaku, dan meredainya sebagaimana engkau meredaiku. Jangan kau ambilnya dalam keadaan yang tak baik. Ambillah seperti mana engkau redha kepadaku, dan redalah kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu pentingnya ada sahabat-sahabat yang ingatkan kita pada akhirat. Itu sebab pentingnya ada sahabat-sahabat yang ingatkan kita kepada kebaikan. Itu penting sahabat-sahabat yang mengajak kepada kita tentang salat. Betapa pentingnya sahabat-sahabat yang suka mengajak kepada kita supaya berada dalam majlis-majlis ilmu. Ia satu kebaikan, bukan satu keburukan. Lepas tu saya mengesyorkan kepada bonda-bonda, kepada ayahanda, yang mana setiap kali waktu zuhur, ini pahala saya nak sebut tuan-tuan, pahala besar. Selain daripada kita mengajak ke majlis ilmu untuk masuk ke dalam Google Meet, apa salahnya kalau setiap pada waktu solat ataupun 10 minit sebelum waktu solat, ingatkan kami dalam grup, Assalamualaikum, kita dah nak hampir waktu solat asar. Ayuh bersiap semua, kita solat asar terlebih dahulu. Ataupun pada solat subuh. Pagi-pagi kita dah bangun, sampaikan, Assalamualaikum, kita nak solat subuh. Jom siap-siap kita solat subuh. Ingatkan orang dah nak masuk waktu zuhur, dah nak masuk waktu asar, dah nak masuk waktu maghrib, dah nak masuk waktu isyak. Ayuh kita solat. Tetapi kena faham juga, kalau kita berada dalam kuliah, kena aulakan kuliah tersebut. Tuan-tuan rahmati Allah. Kalau ada kuliah, kita kena lalui kuliah tersebut. Itu sebahagian pendapat ulama. Setelah itu, teman yang satu lagi, itu meninggal. Kedua-dua arwah lalu dipertemukan. Hak kawan yang baik-baik dekat atas dunia tu, yang dulu sama-sama pergi ke kuliah, sama-sama pergi masjid, sama-sama pergi tarawih, sama-sama mengaji Quran. Semoga kita menjadi ukhuwah fillah abadan. Seronok tak tuan-tuan? Hari ni kawan kita yang baik dah pergi. Lepas tu kita pula meninggal. Bila mana kita meninggal, kita jumpa kawan kita sebelah. Rasa seronok tak? Seronok tuan-tuan. Kita kawan dengan orang baik ni seronok. Tuan-tuan. Kita kalau pergi mengaji sama-sama, dengan kuliah sama-sama, ni nak dekat tarawih ni,
kumpul sama-sama pergi tarawih. Tuan-tuan, Allah seronoknya kumpul sama-sama takat gambar. First day Ramadan, first day salat tarawih. Dia kata, Ustaz, bukan riak pun nak riak, kenangan. Besok tahun depan, tiba-tiba salah seorang di antara kawan-kawan kita yang dalam gambar tak ada. Ingat almarhum, tahun lepas dia bersama dengan kita. Itu sebagai kenangan. Seronok. Saya dulu waktu kecil paling seronok bila nak tarawih. Oi, bangun weh, tarawih jom 8 rakaat. Dia jadi macam seronok. Kawan-kawan yang baik. Ni, jagi lepas habis tarawih, kat masjid dia ada tadarus. Jom tadarus. Kita rasa macam, ya Allah, ya Tuhan, seronoknya ada kawan yang baik. Tuan-tuan, hari ni kau puasa tak? Puasa tadi kau sahur apa? Cerita yang benda-benda seronok. Hari ni berbuka kau buka apa? Alah, adalah sikit je. Seronok kan? Nanti waktu nak dekat isyak nanti kumpul kat mana? Kita kumpul kat sini lah. Lepas tu kita pergi sama-sama salat tarawih. Allahu Akbar. Seronoknya, tuan-tuan. Tapi zaman benda tu tak ada, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Berbuka asam pedas, tak tahulah benda Norini nak hantar, tak mau hantar. Kalau dia hantar, alhamdulillah. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka itu sebahagian yang disebutkan di dalam kitab ini. Lalu masing-masing dari saling mengatakan. Ini benar-benar saudara, teman dan sahabat yang menyenangkan. Jika salah seorang dari pasangan yang kafir itu meninggal, akan diberitahukan kepada mereka berita berupa neraka. Kemudian dia menyebutkan temannya yang mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya temanku menyuruhku berbuat maksiat kepadamu dan Rasulullahmu. Makanya orang yang ajak buat maksiat pun, dia bagi tahu. Dia juga menyuruhku berbuat kejahatan, mencegahku berbuat kebaikan, memberitahu bahawa aku tidak akan bertemu denganmu. Ya Allah, janganlah engkau memberikan petunjuk kepadanya setelah kematianku ini, sehingga memperlihatkan kepadanya sebagaimana engkau telah memperlihatkan kepadaku, dan engkau murka kepadanya sebagaimana engkau murka kepadaku. Masya Allah. Tabarak. Selanjutnya temannya meninggal. Kedua-dua arwah ditemukan. Lalu dikatakan, hendaklah masing-masing dari kalian memuji. Sebab apa? Sama-sama buat jahat, tanggunglah sendiri. Akan tetapi, masing-masing saling mengatakan, ini adalah saudara dan teman yang sangat buruk. Wallahu a'lam. Habis pertemuan arwah dan juga dialognya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Baik. Kita akan buka persoalan Bunda Nur ini. Senyap saja Bunda, okey. Bunda Nur ini emergency, Ustaz. Oh, Bawa ya ke? kucing pergi klinik. Yalah, kenapa tak bawa saya? Saya demam. Ustaz kemudian. Subhanallah. Soalan? Siapa ada soalan? Silakan. Mak Jah angkat tangan, sila Mak Jah. Ustaz, dalam chat room ada satu Ustaz daripada Mazni. Ustaz, kalau meeting office bagaimana Ustaz, perlu aula juga atau tidak? Kalau meeting office yang tak boleh ditangguh, aulanya adalah meeting terlebih dahulu, barulah kita solat. Kalau boleh ditangguh, solatlah dahulu. Wallahu a'lam. Okey, baik. Mak Jah nak tanya ke? Mak Jah angkat tangan 2 kali lah. Nah ni, Mak Jah parit buntar lah. Mak Jah kan orang Negeri. Mak Ustaz, Jah saya tanya dulu lah Mak Jah senyap. tak apa, silakan. Kalau Ustaz sebut tentang persahabatan ni kan, saya ni salah seorang yang diuji persahabatan. Sahabat saya sangat ramai Ustaz. Dan Ya, saya mudah sayang pada sahabat, sangat sayang. Dan kadang-kadang saya takut dalam tak sedar saya dah buat ada yang berkecil hati melalui kata-kata, melalui penulisan ataupun melalui macam kadang-kadang jumpa orang ni tak jumpa orang ni kan, dalam masa yang sedikit tu kadang-kadang tak dapat nak luangkan masa. Takut rasa kecil hati tanpa saya sedar tu, apa yang saya kena buat Ustaz? Maknanya dalam pertuturan kita, mungkin ada dalam penulisan kita ada menyakiti perasaan orang lain. Begitu? Ya, betul Ustaz. Sebab kita ramai kawan. Sebab tu saya suka sebut, berkatalah yang pahit walaupun ianya terpaksa. Berkatalah benar walaupun kita ada kalanya terpaksa. Sebab kita nak kawan-kawan kita jadi ahli syurga.
Kita nak jadikan teman-teman kita ahli syurga dan dijauhkan daripada neraka. Bukan saja kekanda Azrina yang mengalami perkara tersebut. Ada kalanya kita yang suka pada kebaikan, ada orang yang tak suka kita. Ada orang yang melihat perubahan kita, penulisan kita, dia rasa tak senang dengan kita. Kita menulis bukan nak mengata kepada dia. Kita menulis bukan kerana untuk mengeji dia. Kita menulis kerana untuk menasihatinya. Sebab itu kata ulama, seandainya sesuatu hari nanti ada orang yang hadirkan kamu, yang ingatkan kamu tentang akhirat, maka peluklah ia dengan erat. Genggamlah tubuhnya dengan erat. Peganglah dia seerat-eratnya, kerana sahabat sedemikian sukar dicari ketika zaman ini. Maka janganlah berkecil hati kalau ada sahabat yang menegur kita. Janganlah berkecil hati kalau ada sahabat yang menasihati kita. Mereka bukan nak mengeji kita, tetapi mereka sedang menjadikan kita ahli syurga. Mereka bukanlah ahli syurga, mereka juga tidak sempurna. Cuma mereka nak kita berjalan bersama-sama menuju ke syurga. Sebab itu, bukanlah orang yang berceramah, orang yang digelar ustaz, orang yang digelar ulama ini maksum sifatnya. Dia menyampaikan, sambil itu dia juga menegur akan dirinya. Dia menulis sesuatu kebaikan, bukan hanya pada orang lain, tetapi sebagai peringatan kepada dirinya. Sebab itu, ayah-ayah ibu anda rahmati Allah, kalau ada teman, ada rakan yang sering berkata-kata tentang kebaikan, dengarilah. Mungkin boleh jadi itulah kata-kata terakhirnya. Mungkin boleh jadi itulah pertemuan terakhir dengannya. Dan setelah itu kita tidak akan mendengarnya lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih Kakanda Azrina asbab pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Siapa nak tanya? Puan Rokiah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, saya ni anak angkat. Ya, saya. Jadi bila berdoa tu kadang-kadang saya tak sebut ibu bapa angkat lah. Macam mak yang melahirkan saya, ayah saya tu selalulah saya sebut ibu bapa kan. Tapi macam mak angkat tu perlu ke kita sebut nama dia? Yang membesarkan kamu, yang memberikan pendidikan kepada kamu, yang memberikan kasih sayang kepadamu, mereka itulah ibumu. Walaupun yang melahirkannya orang lain, yang membesarkan kamu saat kamu berdoa, Allahumma ighfir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bermakna di situ jamak kepada seluruh mak ayah, termasuk mertua, termasuk mak angkat. Diniatkan dalam hati sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita niatkan. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas persoalan itu. Maknanya Ustaz, maknanya kalau saya berdoa tu, saya tak sebut nama, maknanya termasuklah mak angkat tu je. Mak bapak angkat. Sebut nama. Kalau sebut nama, bila nak habis? Tu kadang-kadang saya bila terfikir balik, aku tak sebut nama mak. Sebab yang membesar kita tu kita sentiasa mengharapkan kebaikan pada dia. Cukup memadai. Tapi kalau nak sebaik-baiknya, doa itu secara khusus lebih baik menyebut namanya. Kalau umum, tak ada masalah. Khusus menyebut namanya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Mak Jah. Nak tanya tu. Ya Mak Jah, duk tadi angkat tangan nak sip kau dengan saya. Sip lah. Bukan? Oh, bukan sip. Give me five. Mak Jah tak keluar suara. Mak Jah. Oh Mak Jah. Mak Jah. Mak Jah dekat chat room lah Mak Jah kalau suara tak dengar. Dia tertekan tu. Mak Jah pergi masak kari pap ke? Assalamualaikum. Tu Wonder One. Saya pertama bukan nak bertanya Ustaz, nak berkongsi supaya kalau ada orang teringin macam
saya boleh jadi dapat keistimewaan macam saya juga. Ya. Wan, silakan kongsi. Satu hari bila saya dalam tiap hari saya bersolat tiap hari, saya menangis, saya rindu sangat dengan mak ni. Saya cakap dengan Allah, ya Allah Tuhanku, aku rindu sangat dengan Umi ni kan. Sebab masa hidup kita belum lagi didakap, dipeluk oleh Umi ni sepanjang hidup ni. Kami cuma setakat cium pipi macam tu je, tak ada mendakap, tak ada peluk-peluk. Jadi sekarang ni orang peluk pula dakap. Sedangkan bukan mak kita yang kita dakap tu. Jadi satu malam tu diizinkan Allah, saya jumpa dengan mak, jumpa dengan Umi. Umi ni tak bercakap walaupun sepatah pun. Yo. Tapi saya pergi dekat Umi, saya peluk puannya Ustaz, saya peluk dia, saya peluk dia, diam dia peluk. Dia ayat sama lepas peluk-peluk. Lepas tu saya sedar. Maknanya Ustaz, kalau keinginan kita tu hebat kan, dengan ibadah yang ada sedikit-sikit pada kita tu, Allah makbulkan. Puas hati saya. Tapi ada satu pula, alah batuk sekejap Ustaz. Mak Wan ni batuk pula dah. Memang batuk sebab berjangkit dengan anak ni. Ya. Ada satu tu pula, ni saya memang minta Allah, ya Allah tu aku panjangkan umurku, ya Allah biar aku jumpa denganmu dengan penuh pahala kan. Belum cukup lagi pahala ni. Sebab apa? Saya berkawan ramai orang. Mak Wan tu kawan ramai orang Ustaz. Tapi dalam persatuan, Mak Wan rapat dengan 3 orang. Yang seorang tu dia sakit teruk. Dengan kencing manis dia apa semua. Duduk hospital lama, sakit teruk kan. Mak Wan pergi ziarah dia. Kami berdua ni pergi ziarah. Buat siang-siang lah pergi. Lepas tu ditakdir Allah. Dia ada lagi sahabat karib yang meninggal ni. Ada seorang sahabat karib itulah yang tempat dia kata nak makan kau nak apa. Orang tu lah bawa makan ke apa sampai kajak dia. Makna Mak Wan ni? Mak Wan batuk. Lagi Chan batuk je. Tuhan. Seorang tu sampai ke hajat dia, apa dia nak makan ke dia apa semua disampaikan pada sahabat dia tu. Okey. Lepas tu yang seorang lagi tu pun senantiasa lah bertanya khabar rapat dengan dia. Dan senantiasa bertanya khabar dengan Mak Wan. Beri Mak Wan perangsang, rindukan Mak Wan, menangis, dengar Mak Wan sakit. Tapi Mak Wan dia tak dapat melawat Mak Wan sama masa Mak Wan sakit. Tapi masa Mak Wan belum sakit teruk, Mak Wan selalu pergi rumah dia dengan anak Kak Wan. Anak Mak Wan. Ditakdirkan Allah, yang sakit teruk tu meninggal dunia tahun lepas. Tahun lepas ke? Tahun lepas rasanya. Tahun dulu bulan Oktober. Meninggal dunia. Jadi yang rapat dengan dia tu sihat walafiat. Selalu bercakap telefon dengan Kak Wan semua. Untuk beberapa bulan dia pula yang mengikut. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu yang seorang yang selanta telefon Mak Wan, nanya khabar Mak Wan apa semua tu pun mengikut juga beberapa bulan selepas tu. Tiga-tiga meninggal. Jadi sekarang ni umur yang panjang ni Mak Wan lah. So Mak Wan bila nak pergi? Jadi Mak Wan nak pergi bila Mak Wan diizinkan Allah dengan ibadah-ibadah yang Mak Wan cari ni. Baik, saya doakan Mak Wan sihat, panjang usia, murah rezeki. Amin. Mak Wan diberi yang panjang dengan keberkatan dan kebaikan. Bukan kita sebut minta mati, tapi kalau suatu hari nanti Mak Wan pergi dan dapat bertemu dengan teman-teman yang Mak Wan sebut, mesti Mak Wan gembira, tak Mak Wan? Ya. Maka Mak Wan doa yang mereka semua orang yang beritahu, ya Allah, ni sahabat-sahabat semua dah pergi semua apa. Yang sakit, yang pergi nombor 2 tu tak sakit. Dia lah selalu melayan kita ni semua, bercerita apa semua. Dia pula pergi. tak apalah Mak Wan, saya faham apa yang Mak Wan kata. Maknanya persahabatan itu ada kalanya bukan hanya di dunia, boleh sampai ke alam demi alam dan sampai ke syurga. Betul Mak Wan? Betul. Apa cerita pesakit, dia sampaikan kepada kita. Yang sakit tu, siapa saja sakit di kalangan kami, dia lah menyampaikan maklumat. Jadi Mak Wan sekarang ni dah tak ada tukang sampai maklumat.
Dah tak ada bertanya khabar. Yang tanya khabar tu semua dah meninggal. Allahumma salli ala. Bagus dah. Kita Jadi bersahabat. itulah minta panjang umur kan supaya dapat senantiasa mendoakan dia kan dalam solat. Mak Dalam Wan hidup. kita dapat berlari balik. InsyaAllah. Allah, terima kasih. Amin. Sahabat yang baik, sahabat yang bertanya khabar. Tapi saya agak sedih. Bonda Nori ni dia bawa kucing je ke klinik. Saya demam ni dia tak bawa. Tapi Mana? tadi Mak Wan pergi rumah dia. Pagi tadi lepas pergi surau, lepas pergi surau, lepas Yasin, Mak Wan pergi rumah dia. Memang teruk kucing dia semput. Saya pun semput. Bawa saya sekali. Kenapa tak bawa? Ustaz semput boleh bercakap, kucing tu tak boleh. Kucing tu tak boleh. Dia kesakitan. Saya selalu WhatsApp dia. Ustaz, kucing Bonda N patah tangan tadi. Mulut dia berdarah. That's why dia emergency. Oi, yang lain ke? Bukan yang semput tu. Tak tahu Bonda N cakap macam tu tadi. Hai, Ya. maknanya kena tanya Abu. Macam mana Abu ni sihat? Tanya Bonda Ros. Agaknya kucing tu kena langgar tu. Yang tu, kucing semput tu. Yang semput. Azim. Dia kena minta tip daripada Bonda Ros. Macam mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mak. Dia masuk dah macam. Bergema lah Ustaz. Ustaz Orang bergema lah. Ni dah pintu tutup. Ha? Ustaz dengar tak? Dengarlah. Mak Jah nak apa? Begini Nak apa? macam nak tanya. Ya, Mak Tadi Jah. Ustaz kata orang Ya. siapa yang meninggal di Madinah nanti Rasulullah SAW akan menunggu kita. Kalau meninggal di Mekah macam mana? Mekah itu lagi mulia. Tempatnya haram. Rumahnya Allah. Baitullah. Oh, sama lah juga. Kemuliaannya itu tetap ada. Di sana orang-orang yang meninggal dipilih oleh Allah. Mak Jah. Yelah. Okay. Jah kalau cakap macam 3 meter jauh. Tak dengar lah Ustaz. Alah Mak Jah. Saya tahu Mak Jah lagu mana. Mungkin Mak Jah punya lain ni problem. Yalah Mak Jah. Saya dengar Mak Jah cakap pun saya rasa macam Mak Jah tengah cakap kat masjidnya speaker lah. Alah Mak Jah. Terima kasih. Minta maaf Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Jah tak ada. Kita sembang kat Mak Jah. Ni saya nak cerita sanak dara jiran nanti. Sembang kat belah lain. Kat tangga nanti kita sembang. Ada cerita anak dara lain ni saya cerita dengan Mak Jah. Jangan saya bagi tahu Mak Senah dengan Mak Limah no. Kita dua. Pembawang tu. Pembawang Macam tu. Ustaz Ha? Okey. Okey. Ustaz. Maaf Ustaz nama bawang Mak Jah. Ustaz nama bawang dengan Mak Jah. Yalah Mak Jah. Duduk kat tangga Mak Jah. Jangan bagi tahu sama Azrina dengan Mira. Kita dua je. Saya tunggu sikit lagi Ustaz. Kita habiskan tajuk hari ni. Geram. Sila. Okey, baik. Maka dah selesai dah tajuk kita pada hari ni. Terima kasih Mak Jah. Rupanya Mak Jah nak tanya soalan punya pendek. Ambil masa sampai 15 minit Mak Jah. Oi. Duduk pekat tunggu Mak Jah tadi. Tak apa Mak Jah. Sekali kita sembang kat tangga. Mak Jah ada kuih koci ke? Duk buat depan kopi. Nanti kita sembang. Anak dara sebelah rumah Mak Jah tu. Ada saya nak cerita. Nanti kita sambung. Dah Mak Jah lah. Kat tangga. Pukul 6.30 lah. InsyaAllah. Andai lah Ustaz. Mak Jah pun dia tak pernah jumpa. Rumah Mak Jah pula. Silakan. Tutup ya. Ingat Ustaz nak cakap lagi. Okey, baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Saya buat sikit ibahan Ustaz. Pukul apa je Ustaz? Saya nak keluar. Silakan Ustaz. Saya buat ibahan untuk ni jemaah. Silakan. Terima kasih Ustaz. Cuba. Baik. Ustaz Tasbih Kifarah dulu kot. Lepas tu baru Mira buat bahan boleh? Subhanallah. Silakan. Azim asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Bagi doa kepada Mira. Terima kasih Ustaz.